Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak di atas umur yang masih lagi diberi kepada kita, ruang yang dibuka kepada kita. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, ialah ujian lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau dah kerja dia molek lah. Kita kalau tak berapa kena dengan hawa nafsu kita, sabar. Tak berapa kena lah. Tak kena lah kita duduk semaya Jumaat sama, mari kuliah sama. Tiba-tiba suruh semaya dua. Bukan tak kena hak tak comel. Maknanya hak comel kita nak buat tapi tak boleh. Jadi sabar. Nah, kalau boleh nikmat sekolah ni boleh mari semula kita mari. Syukur banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua keadaan tu hak kita kena sabar ke, hak kita kena syukur ke, dua-duanya boleh pahala lah. Bahkan insya-Allah mudah-mudahan hak kita duduk semaya di rumah 3 bulan, tak dengar kuliah 3 bulan, tak dapat tak dengar dak mesti tengok YouTube kau apa orang ni. Maknanya mudah-mudahan pahala kita buat tu akan berterusan. Walaupun kita semaya dalam keadaan Jumaat di rumah 2-3 orang dengan anak-anak kita je, tapi boleh pahala ramai insya-Allah. Sebab kita kalau tak ada, maknanya halangnya kita akan mari. Inilah petuahnya orang yang melazimi kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berapa sedap sikitnya 3 orang lain tak boleh pergi masjid, dia mabuk kan. 3 orang tak apa-apa juga. Tu kurang sikitlah bagi hak sini ni, hak lain lah. Duk geng-geng dah ni. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk menggunakan ruang dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat markah hak Maulid sekalian. Semaksimalnya dan insya-Allah taala. Jadi ala kuliah ni kita sambung kuliah kita ni, kitab kita gunakan adalah kitab Safinatun Najah fi ilmi al-fiqh madhab Imam Syafi'i. Kitab Safinah orang panggil, warna hijau nipis gini je. Tapi ilmunya sangat dalam. Rahimahullahu taala pengarang kitab ni. Mudah-mudahan pahala kebajikan sentiasa mengalir kepada almarhum guru kita Syekh Salim dan yang terjemah Haji Muhammad Nasir. Mudah-mudahan kita semua juga menumpang berkat. Jadi kita sebenarnya baru je mula muka surat pertama, tak habis lagi. Kita berhenti baru ni di tengah-tengah perbincangan rukun-rukun Islam yang 5. Yang pertama kita telah hurai, kita telah bincang berkenaan dengan syahadataini, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua kita telah bincang juga tentang iqamis salat, tunaikanlah sembahyang dan juga menunaikan zakat. Jadi malam ni insya-Allah kita berhabis apa kali puasa Ramadan dan haji ke Mekah. Jadi kalau orang tanya Islam ini 5 perkara tu je kah? 5 lagi tak? Mengucap syahadatain ni, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ada? Sebenarnya tu hak asas dia. Rukun ni maknanya tapak dia, asas dia. Islam ni asal benda tu comel Islam. Asal benda tu comel pada siapa? Comel pada Allah, comel pada Yang Maha Pencipta. Hak buat kita tu kata comel. Kalau comel pada kita, tak payah duduk sini kita muka sedap duduk bawah ni. Duduk pokok corong hangok gitu dengan orang kerja saja kita tak ada lawan. Itu sedap tu. Mana? Tapi kita duduk gini ni majlis ilmu ni comel pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda hak comel tu kita kena ngaji. Sebab tu tak cukup kalau ngaji hak 5 ni saja, tapi ni asal dia. Segala benda hak comel adalah Islam. Ada. Cumanya asas dia ni hijau, bini beranak, berniaga. Tak semua. Asal benda tu benda baik, benda tu benda comel,
Islam lalu. Oh luar. Supaya kita buat rumah lah. Ya rumah ni kena ada pintu, kena ada nelo, ada tiang, ada atap. Tak? Kalau ada tiang, ada atap, jauh tak panggil rumah, panggil wakaf. Pintu tak ada, tangga tak ada kan? Tapi asah. Dan asah dia rumah ni ada pintu, nelo, tiang, dinding, atap, dapur. Ada rumah tu. Lepas tu je kau rumah ni. Masuk dalam, masuk dalam tu kapek. Kapek mahal pada pagar. Tak, mari Mekah kapek. Lepas tu duduk dalam frame, gambar-gambar perhiasan, sofa, tak masuk bilik tidur lagi. Tandah pun comel. Lepas tu maknanya dia bukan hak tu je rumah tangga ni. Apa pula kalau ada suami soleh, isteri soleh, anak-anak pula berjurus, jadi syurga. Tu kata rumahku syurgaku tu. Pak Islam duk naga kos maya je, puasa jauh dah. Semua sekali hak molek-molek tu adalah Islam. Jadi kita nak hak asah ni kita faham molek. Nak hak ke sampai hak di samping-samping peralatan lain pun kita kena buat comel juga. Hak tu kita nak. Hak tu kelas A. Ada hak tu dia panggil qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Kita tak usah juga kalau semaya jah kuat puasa je dah ni. Tapi dalam nego-nego dia nak ketik orang, nak kekeh orang, nak tindah orang dan sebagainya. Dalam kerja buat tidak amanah, curi tulen dan sebagainya. Dalam kecek suka berlawak, tak suka maknanya mengadu domba, tu tak comel aku. Islam boleh dah. Hak tak comel lagi nya dah ni. Maya be pun dok, kecek pun hudu. Tu tak ada lah. Tu nyanyo rugi sangatlah. Ada. Dan juga rugi juga kalau bab dunia jauh menang maya dok tak juga. Tak juga. Kayo, berjaya. Ndak. Pakak tinggi langit, Mekah tak segi. Bunyi Mekah kenalin lalu. Tak sih. Cuma lah ni kau kita tak nak pergi juga. Nak kuat lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka dah peluang yang lain insya-Allah. Jadi kita teruskan wasaumu Ramadan ni rukun Islam yang ke dia bila sini nombor 4. Apa dia bila nombor 4? Tak, dia bila mula-mula syahadah. Syahadah tu mengucap 2 kalimah syahadah lah. Nombor 2 dia bila semaya. Nombor 3 dia bila zakat. Nombor 4 dia bila puasa. Nombor 5 dia bila haji. Ada setengah kita tu dia bila syahadah, mengucap semaya, puasa, zakat. Puasa dulu baru zakat. Ada juga. Tengok buku-buku kan, dia bila gitu. Kita ni tok guru kita ni dia bila zakat dulu baru bila puasa. Zakat dia kait dengan semaya. Aqimus solah wa atuz zakat. Waktu dia rujuk dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kait semaya dengan zakat dan kita telah bincang panjang lebar. Tak boleh adalah. Kalau boleh pulak kan, tak habis kita dah ni. Kena tengok mula. Kemudian bila puasa Ramadan. Bila yang gini ni dia berasas kepada tahun difardukan. Tok guru dia tak buat barang-barang tu maknanya gitu-gitu je. Sebenarnya dia ada rahsia dia nak royak kepada kita benda lain, benda tambahan. Kalau kita perhati-perhati semaya ni bila difardukan, ingat buat kita. Kau sebab PKP tak ingat lagi. Semaya ni dia difardukan pada tahun kedua sebelum hijrah. Sebelum Nabi Muhammad berpindah daripada Mekah ke Madinah, wajib semaya melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ustaz sebut Isra' Mi'raj, ingat lalu. Ingat lalu sebut Isra' Mi'raj. Ada ni. Hak semaya asal 50 jadi 5 waktu. Ustaz itu wajib. Kemudian bila Nabi Muhammad pergi ke Mekah, masuk tahun kedua, wajib zakat. Ulama khilaf lah Muharram apa. Tapi permulaan tahun kedua hijrah. Tahun kedua Nabi duduk di Madinah. Lepas tu pada pertengahan tahun ni maknanya bulan Syaban nak masuk bulan Ramadan. Syaban ni bulan berapa tengok kalender kita, bulan 8. Ramadan bulan 9. Bukan bulan 9 Januari Februari tu ni bulan
urut bulan dalam bulan-bulan Islam. Ada. Jadi 8 ni bulan 8 ni Syaban. Boleh tu lah difardukan puasa. Jadi bila difardukan puasa pada bulan Syaban, Ramadan tu Nabi Muhammad puasa. Berapa kali yang Nabi Muhammad puasa dalam hidup dia? Berapa kali? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9 kali. 9 kali. Nabi Muhammad puasa dalam hidup dia. Ada. Jadi puasa tu apa maksud dia? Puasa pada bulan Ramadan. Gapo puasa? Puasa tu menahan diri. Kita baru lepas bulan Ramadan. Masjid ni ke ambo kalau bulan Ramadan, kalau tak lebih pun tak kurang lah daripada sekali seminggu mari. Tak kita mari. Tapi tarawih kali ni rumah. Alhamdulillah. Mana dah ni? Nostalgia jugalah. Jadi puasa tu tahan diri, maknanya tahan istilah dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Sebab tu dia sebut Ramadan. Hak puasa lain jadi sunat. Puasa lain jadi sunat. Puasa Ramadan jadi wajib. Wa hajjul baiti. Ramadan ni bulan yang paling afdal lah. Sebab apa? Sebab disebut namanya dalam Al-Quran dan difardukan Ramadan. Bagai-bagai ni kalau dia reke dengan Al-Quran, dia jadi afdal lah kau. Dan malaikat tu Jibril, sebab dia mengatar wahyu, termasuk dia mengatar wahyu Al-Quran. Jadi dia jadi tunggu. Nabi Muhammad lah, Nabi-Nabi lain pun ada kitab juga, tapi Nabi Muhammad diturunkan Quran, jadi tunggu Nabi. Ramadan dah, dia bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dia ditunggu dulu. Tunggu dulu. Kita pun insya-Allah malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Jadi lebih baik pada 1000 bulan. Bukan 1000, lebih baik. Berapa ribu tak tahu ikut Tuhan. 10,000, 20,000. Tak. Dengan 1000 baik dia. Sebab apa tu? Sebab diturunkan padanya Al-Quran. Kita juga insya-Allah kalau kita baik dengan Al-Quran, amal apa yang Quran suruh. Amal dengan Quran suruh ni sekurang-kurangnya kita belajar nak baca Quran. Mau belajar Iqra ustaz. Pas tujuan belajar Iqra, tujuan dia nak baca Quran. Ya dah tu. Pas tu kepok kita belajar Iqra lagi. Dah kita baca dah tadabbur dan sebagainya. Jadi mulialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mulu segala bulan Ramadan. Apa Ramadan namanya Ramadan? Sebab panas. Apa kaitan Ramadan panas dengan puasa? Puasa ni penghapus dosa. Penghapus dosa. Siapa kau Allah Taala janji dia nak balas diri pahala puasa ni. Tak boleh nak kira kita. Kalau kita mari semaya masjid ni beza berapa dengan kalau kita semaya di rumah? Tahun lalu dah 27. Puasa tak dia nak kira. Sebab Tuhan kata aku sendiri akan bagi. Markah dia aku sendiri bagi. Maknanya besar kalau boh dia nak win. Gaji kita kalau kita kerja kan ni tu lembuan kalau boh kata aku nak bayar sekali memang bonus tu ada bonus insya-Allah kan. Wa hajjul baiti. Kita pendek dah. Isu kena butil lalu. Ya ustaz. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kelima, pergi haji man istata'a, oleh orang yang istata'ani berkuasa, ilaihi kepadanya sabila. Dan kelima, pergi haji oleh orang yang kuasa kepadanya mananya haji perjalanan. Maknanya ini rukun Islam hak penghabisan. Haji tu makna dia kunjung, kita berkunjung. Itu maknanya haji. Cumanya dalam istilah dinamakan haji adalah bila kita berkunjung ke rumah Allah, iaitu Kaabah. Kaabah. Sebab tu Madinah dipanggil ziarah Madinah. Tak ada haji Madinah. Balik kampung pun tak panggil haji, panggil balik kampung. Tapi di Mekah orang panggil haji.
Dia panggil istilah. Daripada istilah, haji maknanya mengunjungi Baitullahil Haram di Makkah untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang tertentu. Ada yang tertentu. Jadi rukun Islam yang terakhir, yang kelima, asas dia yang paling penting, asas yang penting dan yang terakhir adalah menunaikan haji. Cumanya menunaikan haji ni dia ikat dengan istita'ah. Nah, maknanya mengucap, oh itu pintu Islam. Kalau orang dilahirkan kafir, wajib dia bila balik kena ajar dia mengucap, dia kena mengucap, dia kena faham gapo dia mengucap. Kurang-kurangnya faham makna. Lepas tu dia mengaji pula. Ada ni. Semaya lah mana pun kena semaya. Ada wuduk, tak ada wuduk, tahu mana kiblat, tak tahu mana kiblat, wajib semaya. Wajib semua. Tua muda mana baliklah, ke balik start dululah. Anak-anak tu kita ajar. Laki puan miskin kaya puasa gitu juga. Cuma puasa tu dia ada longgar sikit lah. Ada kalau musafir dan sebagainya. Kemudian zakat. Zakat ada dah. Maknanya bagi kalau fitrah tu semua kena. Asal sahaja hidup dalam bulan Ramadan, walaupun satu lahzah sesaat, wajib zakat. Masuk Ramadan waktu maghrib orang meninggal dunia, orang tua kita ko siapa ko wajib dah bayar zakat ni. Ataupun nak raya malam tu tak ada umur lagi, tak ada begor lagi, asar baru asar, kuah beranak lewat dah tu. Malam tu kira malam raya dah bayar zakat sebab dia hidup dalam bulan Ramadan. Tu zakat fitrah tu wajib juga tu. Lagu tu wajib dia. Zakat harta ni mengikut kepada kemampuan. Pergi haji, ni zahir. Man istata'a ilaihi sabila. Mani maknanya orang yang ada kemampuan, yang ada kuasa. Kuasa ni maknanya mampu untuk sampai kepadanya. Allah dia guna perkataan sabila. Ni Allah guna dalam Al-Quran. Ilahi sabila ni ayat Quran. Sabir ni asalnya jalan. Maknanya di sini mudah dia nak pergi. Jadi syarat-syarat haji ni bila sebut jalan, nak jalan ni dia kena ada belanja. Jadi bila dia makna istita'ah situ, dia cukup belanja. Dia cukup belanja. Tak kira 20,000 kau, 25,000 kau, 10,000 kau, cukup wajib selalu. Ada. Tu baru syarat yang pertama. Ada. Kemudian yang kedua, bila dia nak pergi jalan, hak dia tu cukup dah. Hak duk tak tinggal ni, nafkah dia ni, anak kau, apa-apa saja hak dia tinggal ni, hak memerlukan kepada nafkah, hak tu pun cukup juga. Yang kedua. Yang ketiga, nak pergi tempat jauh kena ada kenderaan. Kenderaan pun ada. Ada kapal terbang ada, dulu kapal laut, maknanya boleh pergi. Jalan kaki, yo check up dengan jalan kaki, boleh. Naik uto, naik keldai dan sebagainya. Naik uto, naik kuda, asal ada kenderaan. Jadi dia mampu. Kemudian yang seterusnya, selamat pergi dan kembali. Dan masuk dalam keselamatan ini adalah kesihatan. Tahun ni oleh kerana Allah uji umat Islam dan dunia sekali ini dengan COVID-19. COVID-19 ni tahun 2019, ni 2020 masih lagi. Mudah-mudahan tak lama dah, insya-Allah. Allah angkatlah. Jadi tak sihat. Siapa dia kata tak sihat? Dunia WHO. Maka tidak ada lagi kemampuan. Nombor 4, kemampuan dari segi keselamatan kita. Tak nak jamin keselamatan kita pergi balik, duduk sana, kena jaga nyawa. Sebab tu tak boleh nak marah kalau orang kata semaya di rumah, tak boleh nak buat di masjid. Semaya dah di rumah, muka kita bukan tak segi. Kalau tak ada halangan, kita wajib orang katalah memang kita akan pergi. Sebab tu dia pahala dia pun serupa. Mai rumah pun serupa masjid. Enggak ada halangan. Orang musafir
Bila dia dapat nama musafir, title musafir, status musafir, dia semaya zuhur 2 rakaat qasar. Tak kurang 2 rakaat. Biasa dok mai 4. Boleh pahala 4. Tak mai 2 boleh pahala 4. Boleh lah sebab keringanan tu rukhsah daripada Allah. Tak boleh kita kata kita tak biasa mai 2, mai 4 kita kena fikir. Kalau kita ada pasangan hidup, ada suami isteri, hari jadi kau, hari berapa kau, nenek hari bapak juga, hari ibu. Contoh ya kan? Bagi hadiah tu pun kita suka ni tu bagi hadiah. Dia ingat kau buat 2 ni pahala 2 dah. Pahala 10 rumah. Sebab apa? Sebab kita musafir. Tu bagi kita rusak mai 2. Pahala so tak kurang. Tak kurang itu adalah kelonggaran. Keistimewaan tu bagi kelonggaran. Dia cari hak longgar-longgar hak tu yang tak beri. Mudah-mudah. Jadi pahala dia insya-Allah sama. Jadi halangan kesihatan. Jadi tahun ni tak pernah baca surat khabar ini. Kajian Saudi kata benar 1000 je. Kalau 1000 pada duduk Mekah tu ialah 1000. Tak buka kau luar rapor dia. Jadi tak apalah. Kalau 1000 kau 100 kau, maknanya syiar Islam tu masih ada lagi, boleh buat lagi. Nak penjara ke sosial kau Allah Taala alam. Jadi kitanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak paling sedihnya orang naik nama tahun ni ya. Engko dia kata tahun depan ada kedok lagi pun tak ada, tak tahu. Tapi insya-Allah kalau takdir tak ada pun pahala pergi haji tu ada tau. Pahala niat. Sebab mungkin kita tak segi naik nama dak kota dak memang nama kita kurus siap dah kan. Kurus kita buat lawak tu kasi habis dah. Kadang-kadang cocok pada cocok. Tapi tak boleh nak pergi. Ada. Insya-Allah tahun depan. Jadi tahun ni lah. Punya kata tahun depan hak rayu tahun ni boleh, tahun depan kena rayu pula. Tu kena tanya tabah haji ya. Yang terakhir, ini istitaah sini khusus untuk orang perempuan sahaja, iaitu izin suami. Izin suami masuk dalam istitaah. Kalau suami tak izin, kalau dia pergi buat haji, siap habis rukun dia buat, tak tinggal wajib, tak kena dah sah haji dia tu, pahala tak ada. Ada pahala aku pun suami. Termasuk juga tak ada izin bila suami mati. Sepatutnya dalam Islam dipanggil iddah. Ada. Jadi bila suami baru mati, tak lepas iddah lagi, maka tak boleh lagi Mekah. Itu maknanya istitaah. Kalau pergi dengan suami menah tu memel lah, kena pergi lah, tak ada lah tu. Ada. Jadi orang wanita dia tambah satu lagi syarat. Satu lagi syarat istitaah hak tu yang sebut wahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, iaitu izin suami. Ada. Izin suami. Sebab itulah orang perempuan bekerja, kalau suami dia tak mampu, ada, kalau dia nak pergi Mekah, kalau dia kata kena bayar suami dia tu, kena bayar. Kalau ikut ambo, kaedah ambo lah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda wajib ni kalau tak dia nak buat kerana sakut di benda lain, maka benda lain tu jadi wajib juga. Gapo dia? Suami tak dia nak pergi sebab tak ada kemampuan. Kita wajib dah sebab kita dah ada kemampuan. Maka wajib kita tanggung dia. Baru lepas kita kata tak lagi. Ada. Jadi kewajipan. Tapi kalau dia tak pergi pun, bukan suami tak mampu, dia tak ada lah. Suami tak mampu, dia dengan dia tak mampu juga. Bukan suami boh dia kan. Tapi ikut kaedah tadi, insya-Allah tu kalau mampu lebih lah. Kalau mampu dia saja dia tak mampu lah. Kalau mampu dia tanggung, mampu. Sebab tu tabung haji, dia rayu hak kelas A, rayu hak duduk di tingkat mula-mula sekali. Rayu haji ni ada 5 tingkat dah. Tingkat mula-mula sekali rayu haji ni adalah mahram. Lagu mana mahram? Bakal haji tu perempuan. Wanita tak cukup umur 45, naik nama dia. Maka tabung haji kata tak dia lagi, tak istitaah.
kena bawa mahram, sama ada ayah ataupun suami. Ada. Ada ke balik di rumah habis mau boleh pergi Mekah. Jadi kita kena pergi Mekah kalau betul pergi apa tu dia tambah usah ke daftar sipir pun dok ditabung haji. Kamu pun tak ada. Ada akaun bank depan lagi mah. Tak apa, pergi saja. Masa tu juga daftar, masa tu juga sibuk buka akaun, masa tu juga dapat surat tawaran insya-Allah. Tu kelak mula-mula sekali. Tak mahram. Butuhlah orang nak cari orang muda-muda lah. Kalau orang nombor 2 dah tak tahulah kan ni. Boleh juga nak cari orang nombor 2, kalau tak pergi Mekah lagi cari orang nombor 2 tahun depan naik nama. Ada ni. Tanya demo daftar ayuh demo daftar ke haji demo Oh daftar dah tahun bila nak 2021. Kita ni ke naik nama dia tahun depan, tahun kita naik nama sekali kita. Gitu. Begitu baru tak daftar lagi sipir betul lagi. Jadi itu maknanya istita'ah, kemampuan bagi muslimat dalam memenuhi rukun Islam yang terakhir, iaitu yang kelima. Jadi rukun Islam yang kelima. Dengan itu habislah kita berbincangan berkenaan dengan rukun Islam. InsyaAllah kita akan masuk minggu depan ni perbincangan yang kedua, iaitu rukun iman. Bermula arkanul iman sittatun. Bermula rukun iman itu 6 perkara. Ada insya-Allah ada. Jadi rukun Islam yang kelima ni, haji ni. Kalau kita fikir apa yang duduk nombor 5. Apa pula tu dia ada rukun, dia ada wajib. Semaya dia rukun ya. Kita mazhab Syafi'i. Puasa rukun. Kau ada wajib puasa. Wajib hukum puasanya. Ni wajib sina'i dia panggil. Enggak dia wajib ni. Wajib ni ada banyak kan, wajib adat, wajib akal, wajib syarak, wajib sina'i. Wajib maknanya aradi. Banyak orang ngaji dia tahu kita tak apa kita orang mula-mula dah. Jadi dia dalam rukun haji ni dia ada, namun dia wajib haji. Hak rukun tu rukun, hak wajib tu wajib. Jadi wajib haji tu maknanya benda yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, bawa kurang kepada haji itu sendiri. Dan sebagai menggantikan kekurangan itu, kita perlu bayar dam. Haji sah. Rukun kita mazhab Syafi'i, tak buat rukun contohnya wukuf, tak pergi wukuf tak sah, tak boleh haji. Walaupun balik orang panggil tu haji, tak boleh haji, kena pergi mula-mula. Tak pergi mula-mula, wajib. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, semaya ada rukun jah, wajib tak ada. Puasa rukun jah disebut, tak ada wajib. Ngaji lagi tak mana-mana pun dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib puasa, dia ada rukun saja. Zakat begitu juga, tapi haji bila mazhab Syafi'i tak. Kalau mengaji haji dia ada wajib haji, dia ada rukun haji. Dia orang beza nak wajibnya pergi-pergi, rukunnya pergi-pergi. Rukunnya tak buat tak sah haji, wajib buat tak buat sah haji, cuma nak ganti dengan bayaran dam. Tapi mazhab lain, mazhab Hanafi, Hambali sebagainya, semaya pun ada wajib. Dia ada rukun semaya, dia ada wajib semaya. Kita tak ngaji tu. Kalau orang ngaji dia tahu lah. Contohnya dalam mazhab Hanafi, dak iktidal, kita rokok iktidal tu dia panggil wajib semaya. Kita panggil rukun, kita tebal tak ada iktidal, batal maya tempat kita rukun. Maknanya mazhab kita Syafi'i dalam semaya dia tidak perinci adanya rukun, adanya wajib. Semua rukun lah, pakai rukun lah, rukun 13, rukun 14 kalau kita ambil intibar tamaknin. Tapi bila masuk buat haji, ada sana rukun. Ada berapa rukun kalau haji? Umrah 5. Ada sana wajib. Wajib haji. Apa tu nak ceritanya benda besar. Moga maklumlah, moga setahun, moga bukan setahun sekali seumur hidup wajib. Sebab itulah kita kalau ada ruang dan peluang pergi ke Mekah, buat haji terutamanya, kita kena masuk dalam minda kita ni adalah peluang bodok sini sekali ni jah seumur hidup. Masa tu kalau mikir gitu tak sibuk kuih-kuih isnya tu tengok paling-paling tidur paling-paling hak molek sekali kan berdoa macam tapi duduk sana orang kita tahu kan berdoa boleh 2-3 kali penat tidur malah buah.
Walaupun bawa doa tu 14 15 muka surat. 2 hari habis baca. Paduk sana bukan 2 hari. 47 hari. Nah, paduk apa dia? 47 hari. Buah kata dia. Buah tu kalau hotel boleh kira. Tapi tanah haram dah tu. Ni duduk di Arafah, duduk di Mina. Bahkan duduk di Mina dia berdekilah pula kepada dan tu Nafawa tu apa dia balik awal. Balik awal dan tu balik awal tabu haji bagi keti satu kamu terlebih awal. Tu sebab dia nak balik dah. Aku tahu dia nak tawar dah buka bagainya dia pun. Hari ke-13, 12 tu balik dia. Kita muka gila sekali nak balik awal retek. Tak faham bahawa berada di Mina ni lah peluang aku sekali seumur hidup. Benda besar ni. Dia jadi pandai. Oh penat, oh payah, oh susah, beratur nak masuk tandas. Dia tak nampak semua tu ruai-ruai pahala, ruai-ruai Tuhan mengampun dosa dia berapa kali setahun. Tidak ada kali setahun, sekali tu je seumur hidup. Sebab itulah mau pesan kalau dalam kamu haji mau pesan kamu biar letak dalam minda, dalam hati kita, dalam azam kita bila kita berada di sana. Lebih-lebih lagi kalau kita buat haji, kita kena faham rukun Islam yang terakhir ni. Kita kena buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab ni lah peluang aku sekali seumur hidup, bukan sekali sehari. Masa duduk sana tu sekali sehari lagi, mungkin sekali sehari 5 kali sehari mayanya. Tapi itu peluang sekali seumur hidup. Lepas tu pula bila balik ke tanah air sepatutnya bila dapat haji yang mabrur, dia adalah calon syurga. Jadi untuk dapat haji mabrur, kita kena mengekalkan status haji mabrur tu, ahli syurga tu sampai kita mati. Kalau pergi sana semaya subuh lah contohnya, subuh pukul 5, pukul 3 tu gido, 2:30 tu gido. Tapi bukanlah maksudnya sini pun kita gitu juga 2:30 gido. Kita baru tidur 2:30 tu dah ni. Tapi paling tidak pun mari awal juga. Ni balik Mekah bulan pertama pergi maya jemaah. Lepas tu tak ada. Jadi dia hak nama mabrurnya adalah bila seseorang itu boleh mengekalkan amal hijau haji, pergi awal masjid, tak banyak kecek, tak mengupak orang. Mungkin dah sana berlatih 40 hari kan. Kalau kita ada ni kan ni ruang kali pertama, kali terakhir dah ni. Jadi kita pun tak kecek, tak buat, tak kau. Jadi kita pun kekal benda tu sehinggalah kita mati. Sebab itulah dalam kalangan alim ulama dia kata kalau haji ni kalau kita boleh tangguh ke akhir pun boleh tangguh. Tapi kita ni tak tahu. Sebab dunia hari ni bukan hari ni dah, yang dulu lagi pun untuk kita duk sebut sama. Pohonnya tu putih pun dulu. Hak tua sama telah lagi. Jadi waktu pakak bagi awal tu dah ni. Cuma kalau boleh kita tahulah berkali aku ni mati umur 80 berkali. Umur 79 lagi. Nak contoh, nak ceritanya, nak suruh masuk ngerti, nak suruh ngaji ngerti, nak suruh faham ngerti, pergi sana tu buat apa dia. Sebab ni rukun Islam yang terakhir. Sudah semestinya bila yang terakhir tu yang paling kemuncak. Waktu yang nak bagi syurga. Semaya pun syurga juga, puasa syurga juga, ngapur dosa juga. Tapi haji ni special. Lebih utama. Sebab itulah orang pergi Mekah dia pakai piuh. Pas dia kalau orang panggil tu haji pun dia tak marah. Bukan kerana dia nak marah tak. Kerana dia nak suruh sedar. Aku ni habis dah rukun Islam ni. Nak pergi mula pula tak boleh dah ni. Jadi sepatutnya melakukan tingkah yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tu. Jadi sunglah sesuailah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan haji dan umrah rukun Islam yang penghabisan. Yang penghabisan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam itu mendapat kefahaman dan kita bekerja, bertukar ilmu, cari duit, sambil-sambil kita nak sara hidup kita, nak pera anak isteri kita, nak hantar mengaji dan sebagainya. Nak bina kejayaan dalam keluarga kita, ada niat di hati kita, kerja aku ni nak kupu-kupu untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yang kelima, menunaikan ibadah haji. Sebab itulah comel kalau kita dapat anak baru,
Tak. Bila sekali kita buat surat beranak tu kan, ambil kalau 1,300, pergi daftar tabung haji selalu. Comel kalau boleh buat gitulah. Ada. Kemudian bila sebut haji, maka masuk sekali dalam tu umrah. Jadi umrah rukun Islam yang kelima. Sebut haji, masuk selalu umrah. Dalam ayat Quran ada yang sebut haji saja je. Contohnya wahajjul baita man istata'a, itu ayat Quran. Hak selagi Allah sebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ada kata umrah. Tapi kedua-duanya itu adalah rukun Islam yang kelima. Makna katanya inilah mukjizat, inilah hebatnya. Makna katanya kalau haji itu kita terhalang kerana kuota, kemampuan lain, perjalanan, kesihatan, mahram semua ada dah, tak payah pergi sebab kuota. Kita masih ada umrah. Umrah. Bukan umrah tu hukumnya sunat. Umrah kali pertama adalah wajib. Kalaulah haji tu nak pergi tak boleh, bukan tak segi, tak naik nama sebab salah lambat daftar. Sebab kita duk terikut orang tua kita mula daftar bulan ni, bulan depan boleh pergi Mekah dah. Jadi kita duk pakai waktu. Jadi daftar lambat. Ada. Jadi kerana tu, walaupun kerana tu, oleh kerana kita dah mampu perjalanan haji, tak kos haji, mampu dah kita keselamatan dan sebagainya, mahram cukup, maka kita kena buat umrah. Apa hukumnya? Wajib. Tak buat, berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita mampu lah. Jadi umrah kali pertama tu wajib. Kalau tak boleh mampu haji, maka buatlah umrah. Tapi hak wajib haji tu tak terlepas lagi lah. Jangan kata pergi Mekah ada umrah kira habis lah, tak payah pergi lah hajinya, tak payah daftar-daftar, tak kena lah pula, kena pergi. Ada. Kalau duit tu ada cukup-cukup untuk haji je. Kalau kos haji kata 20,500, jangan kata 10,000 lah ni, jangan tu main-main. Ambil hak memang kos dia betul 20,500, kita cukup dah tu. Nak ambil pergi umrah boleh ke tak ambil kan naik nama. Masa tu tak wajib, tak mari lagi istita'ah kita pergi umrah. Kita kena tunggu haji. Sebab apa? Sebab kalau naik nama kita untuk pergi haji, duit kita kurang kerana kita pergi umrah, tu ulama kata kita telah mendahulukan perkara yang dikhilaf di atas perkara yang diittifaq. Ittifaqnya hak ijma', maknanya ulama semua mazhab kata wajib haji ni wajib. Umrah kita Syafi'i kata wajib, umrah tu wajib. Mazhab lain ada yang berpandangan umrah tu sunat. Ada. Tapi kita Syafi'i, mau kuliah ni atas dasar kita mazhab Syafi'i. Jadi wajib. Jadi wajib umrah tu wajib yang khilaf. Lepas tu kita kena dahulukan haji. Jadi kalau duit kita ada cukup-cukup untuk haji saja, simpan kat situ. Kerja lagi banyak kuat, simpan lagi insya-Allah. Ada 40,000, boleh 30,000. Lepas dah kalau naik nama haji pun boleh bayar dah kos haji. Masa tu wajib kita pergi umrah. Tapi dia ada ni kak. Tengok kereta air, kita macam mana mau naik tu kat kereta. Tengok air tu sedap pun ni buat pun bagus tak ada reti. Padahal kita wajib pergi ke Mekah, kita buat guna lain. Itu pengurusan lah. Pengurusan. Perlu apa? Buat tak perlu buat dia. Habis ada soalan kita nak mula pun kau isah dah kita ni. Tak lagi tak je bunyi sangat. Habis dah. Tak ada soalan. Mungkin orang yang mau pandai tak nak kupu ya soalan tu. Jawab yang lebih dulu. Baca dah. Boleh. Al-barakah. Doktor Isra lagi. Arkanul imani sittatun. Bermula segala, dia sebut segala ni. Rukun iman itu 6 perkara. Untuk kita tak syarah lagi, kita baca ya.
antu'mina billahi, engkau percaya pada Allah Ta'ala, paruah ni, wa malaikatihi, dan kedua percaya pada sekalian malaikatnya, Allah, wa kutubihi, dan ketiga percaya pada sekalian kitab-kitabnya. Maknanya bukan so kitab ni, bukan Quran ni. Ni banyak ni. Nanti dia tulis pula, saya beramal dengan Taurat. Percaya je, bukan suruh beramal ni, suruh percaya. Beramal dengan Quran. Kita sarung mula dah. Wa rusulihi. Ni panggil iklan dulu, iklan. Dan keempat percaya pada sekalian rasul-rasul. Bukan maknanya 25 tu sebut dalam Quran. Kena percaya. Bukan kena beramal dah. Kena percaya. Percaya ke apa dia? Kita buat kita orang mula. Tak juga ngeping gini. Lepas pun mari puluh tu. Wal yaumil akhiri, dan kelima percaya pada hari kiamat. Al akhir, hari akhir. Tak ada lah lepas tu, hari akhir tu. Alam akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam, percaya pada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ni rukun iman ni kena percaya berlaku ni. Ni wajib ni. Kena percaya ni. Nanti kita akan hurai, insya-Allah kita akan bincang panjang dengan kemampuan kita, insya-Allah pada lain kali. Wallahu ta'ala alam wa ilmu wa jam.